Kebakaran hutan di Australia semakin buruk dan belum menunjukkan isyarat akan berhenti marak. Sejak tercetus di New South Wales Oktober lalu, api kini merentas hampir ke seluruh negara. Dianggarkan 6 juta hektar kawasan hangus setakat ini yang disifatkan paling buruk pernah melanda negara itu. Setelah melangkaui bulan ketiga, apa nasib ekosistem di benua itu ketika kerisauan menghambat penduduk? Api akan terus membakar lebih banyak kawasan. Ikuti laporan Mior Abdul Malik Rayani. 1 Januari lalu, ibu kota Canberra merekodkan pencemaran udara terburuk dalam sejarah apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU berada pada paras 23 kali ganda daripada paras berbahaya. Hakikat ini bukan hanya mengancam nyawa manusia, malah seluruh ekosistem. Dan untuk lebih mudah memahami betapa luasnya kawasan yang terbakar ini, anda gambarkan saja jika hampir 2 kali ganda negeri Sabah terbakar secara keseluruhannya. Ke-6 negeri merekodkan titik kebakaran, namun New South Wales yang paling teruk terjejas. Baik, dalam satu kejadian di Victoria, kira-kira 4,000 penduduk bandar Malakuta terpaksa menyelamatkan diri dengan berlindung ke kawasan pantai selepas seluruh bandar terkepung api dan juga membakar rumah mereka. Tiada jalan keluar, mereka diselamatkan oleh bot tentera laut. Itulah dahsyatnya kemusnahan yang berlaku. Dan untuk lebih jelas, kita lihat statistik ini. 24 orang maut setakat ini, termasuk 3 anggota bomba yang bertungkus lumus memadamkan api. 200,000 rumah hangus selain 100 premis kemudahan awam dan juga 2,339 bangunan lain turut musnah. Itu belum lagi termasuk mangsa yang nasibnya menjadi tanda tanya. Hilang, lari berlindung ataupun rentung tanpa jejak. Apapun yang menjadi tumpuan seluruh dunia, tentunya warisan ekosistem Australia yang menjadi mangsa tragedi dahsyat ini. Tular di segenap ruang maya, foto menyayat hati haiwan ikonik, koala dan juga kanguru terpanggang hidup-hidup. Dianggarkan 25,000 koala mati di Kangaroo Island saja. Pulau yang sepatutnya selamat untuk spesies ini. Kanguru pula tidak terhitung jumlahnya yang mati. Tiada pihak yang dapat mengeluarkan anggaran statistik setakat ini. Yang pasti ia mencecah puluhan ribu. Selain 2 haiwan ikonik ini, jutaan lagi sebenarnya haiwan yang dibimbangi mati yang akhirnya memberi kesan jangka panjang kepada kitaran ekosistem di benua itu. Jadi sejauh manakah situasi ini bakal mengubah landscape hutan Australia dan berapa lama diperlukan untuk hutan-hutan ini pulih kepada fungsi asalnya? Baik, kami mendapatkan reaksi Profesor Dr. Ahmad Ainuddin Nuruddin, pakar mikroiklim dan juga kebakaran hutan Universiti Putra Malaysia. Dan Prof, situasi di Australia ketika ini, apa yang paling dibimbangi sebenarnya, Prof? Kesan jangka panjang yang berlaku kita lihat daripada berbagai aspek. Pertama sekali ialah dari segi kualiti udara. Kebakaran hutan boleh menyebabkan pelepasan partikel-partikel daripada kebakaran dan ini telah menyebabkan jerebu dan ini mengurangkan kualiti udara. Kita lihat di Sydney sekarang dan tempat di kawasan-kawasan bandar, kualiti udaranya begitu menurun. Kesan jangka panjang juga berlaku pembebasan karbon dioksida. Dan kalau saya lihat dari segi literature mengatakan bahawa kebakaran yang telah berlaku di Australia telah menghasilkan 350 juta tan karbon dioksida di udara. Dan ini boleh menyebabkan kepekatan karbon dioksida di peringkat dunia. Prof, seterusnya, kalau kita lihatkan keadaan yang berlaku ketika ini, berapa agaknya tempoh anggaran untuk hutan-hutan di sana kembali kepada fungsi asalnya, Prof? Hutan di Australia memang biasa dengan kebakaran sebab kebakaran itu berlaku mengikut masa-masa yang tertentu. Dan kebanyakan tumbuhan yang terdapat di hutan Australia biasa dengan kebakaran. Tetapi selalunya kebakaran itu kebakaran yang tidak begitu besar. Tapi kali ini kebakaran yang begitu besar boleh menyebabkan ekosistem yang ada itu mengambil masa yang lebih lama untuk pulih. Ini kita andaikan bahawa tidak ada berlaku apa-apa kesan yang lain ya, seperti kesan perubahan cuaca yang boleh merencatkan lagi pemulihan hutan ataupun ekosistem yang ada di Australia pada masa jangka panjang. Dan kita lihat bahawa kawasan-kawasan ini mempunyai kehidupan liar yang unik, yang hanya terdapat di Australia dan tidak terdapat di tempat lain. Ini sungguh menyayat hati kita sebab kita lihat
gambar-gambar bangkai-bangkai yang rentung akibat kebakaran tersebut. Begitu juga dengan flora, ia juga terbakar dan ia juga akan mengambil masa untuk pulih, dan ini menyebabkan fungsi ekosistem akan terbantut dan sebagainya. Baiklah, terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan Buletin Utama. Itu saja laporan Miar Abdul Malik Rayani untuk TV3.